Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, dan kami daripada saya sendiri Muhammad Syarul Nizam bin Abdul Wahab, Muhammad Ashraf bin Muhammad Saleh, Muhammad Azian binti Jaafar, Muhammad Amirul Ashraf bin Zailengah dan Muzammil Arifin bin Mat Jali. Kami akan membentangkan isu pencerobohan kapal Cina di perairan Malaysia. Next. Okey, dari segi pengenalan. Malaysia dikategorikan sebagai negara dunia ketiga dan sedang membangun dari semua aspek, masuklah ke semua aspek keselamatan. Dan aspek keselamatan ni adalah satu obligasi utama bagi mengekalkan kedaulatan sebuah negara. Dan konflik yang terus menjadi perhatian dan ancaman kepada Malaysia adalah yang berlaku iaitu krisis Laut Cina Selatan, iaitu isu yang hangat dikatakan di Parlimen, iaitu pencerobohan kapal Cina di perairan Malaysia, Sabah dan Sarawak. Isu ini disebabkan lokasi Laut Cina Selatan itu sendiri yang mempunyai pelbagai sumber dan strategik lah kedudukan dia tu. Ini adalah salah satu punca yang menarik perhatian negara-negara seperti China, Malaysia, Vietnam, Brunei, Filipina, Taiwan untuk menuntut hak kedudukan Laut Cina Selatan tu. Okay, next. Okay, latar belakang. Sejak abad ke-19, konflik yang berlaku di Laut Cina Selatan pada dasarnya adalah kemelut yang melibatkan kedaulatan, teras kedaulatan sebuah negara yang merdeka. Okey, Laut Cina Selatan berkeluasan 648 batu nautikal persegi dan berbentuk liputan separa. Dia berbentuk U. Merangkumi dia daripada pesisir pantai Sabah Sarawak. Okey. Dan sehingga ke Taiwan Timur Jauh sampai ke negara China tu lah. Okey, perebutan negara penuntut ni dia melibatkan beberapa negara di Asia lah. Seperti Malaysia, China, Vietnam, Filipina, Taiwan, Brunei. Dan Jepun dan Amerika ni dia adalah, kalau ikutkan, dia bukan daripada kategori negara bukan penuntut. Tetapi kedua negara ni pun turut berminat untuk mendapatkan mendapatkan apa panggil macam yalah, untuk mendapatkan status tu lah, untuk mendapatkan hak, untuk mendapatkan hak lokasi Laut Cina Selatan tersebut. Tindakan yang diambil oleh China ke atas Laut Cina Selatan ni, China dia mengambil pendekatan tegas meningkat oleh pihak Beijing sekaligus menimbulkan kerisauan ke atas kedaulatan wilayah dan hak maritim Laut Cina Selatan. Slide seterusnya akan dibentangkan oleh sahabat saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
sambungan kepada latar belakang kepada kes pencerobohan kapal China di perairan negara adalah topiknya adalah penyerahan 9 Dash Line China. Okey, sejak tahun 2009, China cuba untuk mendapatkan hampir keseluruhan kawasan Laut Cina Selatan itu sendiri. Dengan perubahan dinamik yang utama dalam peningkatan ketegasan, China mula menggunakan pendekatan yang lebih berbentuk agresif di dalam tuntutan mereka menerusi penyerahan peta kuno. Okay, pada ketika sehingga kini China menuntut kedaulatan yang tidak dapat dipertikaikan ke atas Laut Cina Selatan dan beberapa pegawai China merujuknya sebagai tanah negara biru China. Istilah yang digunakan ini adalah untuk merujuk kepada perairan luar pesisir negara itu. Okey, 9 Dash Line pada asalnya adalah 11 Dash Line dan ahli geografi China Yang Huarien membantu melakarkannya, yang dilahirkan pada tahun 1917 dan melanjutkan pelajarannya ke UK sebelum bekerja dengan kerajaan nasionalis China. Okey, pada tahun 1947 beliau mengusahakan peta yang memperkenalkan garisan 9 Dash Line dan 286 ketul batu dan rumput di Laut Cina Selatan. Yang ni dia membantu menamakan setiap bongkah batu dan terumbu secara rasmi merujuk kepada wilayah itu secara kolektif sebagai Kepulauan Laut Cina Selatan. Okey, seperti yang dikatakan tadi, Beijing yang mengambil pendekatan membentuk power-centered untuk membentuk kawalan de facto ke atas ciri-ciri maritim, meningkatkan tindakan mereka ini meningkatkan kecurigaan serantau dan kebimbangan terhadap dominasi China seperti mana yang mereka telah mendominasi dari segi ekonomi dunia. Okey, China telah beralih daripada apa yang dipanggil 9 Dash Line ke arah teori undang-undang baharu untuk menyokong tuntutan meluasnya di Laut Cina Selatan ni. Okay, 9 Dash Line dia berbentuk U seperti mana yang kita tengok daripada Taiwan, dia lalu kepada Sabah Sarawak Brunei dan berbentuk U, masuk ke Quaternion Reef, Fiery Cross Reef, Graven Reef, dan itu adalah berhampiran dengan pesisiran pantai laut pesisiran negara Vietnam dan terus kepada Duncan Island. Okey, Tribunal Antarabangsa pada 2016 membatalkan garis yang mengatakan China tidak mempunyai asas undang-undang untuknya kerana seperti yang kita tahu mereka telah menyerahkan satu peta kuno yang dibuat oleh pegawai China sendiri tanpa mendapat sokongan dan kelulusan daripada pihak dunia. Okey, teori Forsyth China tidak dipertimbangkan secara langsung oleh keputusan tribunal. Inilah yang dikatakan keputusan mereka tu ataupun permintaan mereka itu ditolak. Okey, next. Okey, untuk isu dan permasalahan pada 1 Jun TUDM kita Tentera Udara Diraja Malaysia mengumumkan bahawa 16 pesawat Tentera Udara Tentera Pembebasan Rakyat PLAAF yang terbang dalam formasi taktikal telah memasuki wilayah maklumat penerbangan Malaysia. Selepas TUDM cuba dan gagal membuat hubungan radio dengan pesawat penceroboh, TUDM kita menghantar 2 pesawat pejuang Hawk 208 untuk memintas formasi tersebut. Okey. Pesawat PLAAF itu terbang di atas Lucania Shoal yang dipertikaikan
dan tiba dalam jarak 60 batu nautika dari Sarawak sebelum pesawat penceroboh ini berpatah balik. Okay, TUDM menyifatkan insiden itu sebagai satu perkara serius yang mengancam keselamatan negara dan keselamatan ruang udara Malaysia. Okay, pada ketika itu, Menteri Pertahanan Luar Negara Datuk Seri Saifuddin Hussein berkata pencerobohan itu adalah pencerobohan ruang udara dan kedaulatan Malaysia. Tetapi Kementerian Luar China pula menyatakan sebaliknya. Mereka mengatakan ia adalah latihan rutin yang dijalankan oleh tentera udara China yang mana adalah mematuhi undang-undang ketat antarabangsa dan tidak memasuki ruang udara mana-mana negara lain. Okey, sejak 2013 sebuah pesawat pengawal pantai China CCG telah ditempatkan berhampiran Luconia Breakers, kawasan kira-kira 80 batu nautika di utara Sarawak. Okey, kesan daripada tindakan agresif China ini akan memberi kesan buruk kepada keselamatan dan ekonomi kerajaan tempatan seperti di kawasan Sabah dan Labuan, kerana di situ pelabur-pelabur yang melabur di negeri Sabah akan berasa takut dengan kehadiran kapal perang dan kapal CCG daripada China ini. Okey, pencerobohan di sepadan perairan negara dan melibatkan pulau-pulau kecil di kawasan sepadan negara ini meningkatkan kegusaran rakyat dan kementerian di Sabah, dan mereka menyatakan kerajaan negeri Sabah menyerahkan perkara itu kepada kerajaan pusat untuk mengatasi perkara ini kerana ia melibatkan keselamatan rakyat Sabah dan bakal menjejaskan banyak industri seperti ekonomi dan pelancongan di negeri itu. Seterusnya saya akan pas kepada sahabat saya untuk sambung slide. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya untuk isu, kalau ikutkan disambungkan isu permasalahan dan kajian itu adalah part saya, tapi tak apa. Saya terus kepada zon ekonomi eksklusif. Next slide. Zon ekonomi eksklusif, right? Okey, yang tu. Right. Sebagai sebuah negara maritim, Malaysia telah membangunkan keupayaan maritimnya sendiri untuk menjaga kepentingan negara ke atas laut, terutamanya di zon ekonomi eksklusif EEZ. Sebarang aktiviti yang boleh mengancam kestabilan ekonomi negara boleh dianggap sebagai mengkhianati kepentingan negara dan tindakan perlu diambil untuk mencegah secara rancak. Laut Cina Selatan LCS semakin penting bukan sahaja dari segi pertahanan malah dalam pembangunan ekonomi negara. Ia digunakan oleh kapal perang dan kapal dagangan. Laut Cina Selatan ini kaya dengan sumber asli seperti minyak dan perikanan. Sumber asli ini akan mengundang banyak negara asing untuk datang dan melakukan aktiviti haram di zon ekonomi eksklusif Malaysia. Zon ekonomi eksklusif Malaysia beserta impaknya terhadap keselamatan maritim Malaysia, pencerobohan dan aktiviti asing di zon eksekutif ekonomi akan memberi kesan terhadap keselamatan maritim Malaysia, di mana terdapat banyak kegiatan asing berlaku di perairan negara kita secara tidak langsung menjejaskan ekonomi dan keselamatan negara. Pihak Pasukan Keselamatan TUDM, Tentera Udara Diraja Malaysia, harus bekerjasama dengan agensi berkaitan iaitu pengawal kuasa maritim untuk menjaga keselamatan perairan negara daripada aktiviti ini terus memudaratkan perairan negara. Malaysia yang terletak di tengah Asia Tenggara dan berkongsi banyak kawasan wilayah darat dan maritim dengan negara-negara jirannya, terutamanya Indonesia, Singapura, Vietnam, Thailand dan Brunei. Menurut artikel 55 Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut, UNCLOS,
mentarifkan zon ekonomi eksklusif sebagai kawasan di luar dan bersebelahan dengan laut wilayah tertakluk kepada rejim undang-undang khas yang ditubuhkan di bahagian ini, di mana hak dan bidang kuasa negara pantai dan hak kebiasaan negara lain dikawal oleh peruntukan konvensyen ini menurut perkara 55. Manakala menurut perkara 57, liputan zon ekonomi eksklusif telah jelas terhad dan tidak boleh melebihi 200 batu nautika dari mana keluasan garis pangkal laut wilayahnya diukur. Walau bagaimanapun, laut di rantau kita sangat bermasalah sehingga banyak negara mempunyai zon eksklusif ekonomi eksklusif yang bertindih yang disebabkan dalam beberapa keadaan oleh penggunaan garis pangkal laut wilayah yang berlebihan. Setengah zon ekonomi eksklusif agak terhad tetapi negara harus bersaing untuk mendapatkan pihak berkuasa ke atas kawasan perairan yang lebih luas. Dan akibatnya lebih banyak konflik yang timbul mengenai zon eksklusif ekonomi. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk menyambung topik berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzammil Arifin bin Mat Jali. Nombor matriks 258717. Akan menyambung pembentangan. Itu tajuk Perbincangan Pendekatan Malaysia terhadap Laut Cina Selatan dari segi keselamatan maritim. Okey. Menurut Bray 2010, keselamatan maritim kerap ditunjukkan dengan ancaman yang berlaku dalam domen maritim, iaitu ia merujuk kepada ancaman seperti pertikaian antara negara maritim, keganasan maritim, lanun, penyeludupan narkotik, manusia dan barangan terlarang, pengagihan senjata, penangkapan ikan secara haram, jenayah alam sekitar atau kemalangan dan bencana maritim. Maksudnya majoriti pengkaji antarabangsa mentarikkan keselamatan maritim dengan mengenal pasti beberapa ancaman termasuk dalam konsep tersebut. Jadi keselamatan maritim boleh dianalisis dengan cara yang sama dengan mengiktiraf hubungan dengan istilah lain ialah ia boleh merangkumi 4 konsep luas keselamatan maritim yang meliputi persekitaran umum, persekitaran marine, pembangunan ekonomi, keselamatan negara dan keselamatan manusia. Jadi dimensi kuasa laut dan keselamatan marine ini adalah pemahaman lama tentang bahaya di laut, manakala ekonomi biru dan daya tahan adalah dua dimensi yang telah meningkat pada masa yang sama dengan keselamatan maritim. Jadi laut adalah dataran di mana kuasa besar ataupun persaingan kuasa serantau berlaku dalam taksiran realistik. Jadi ini termasuklah isu keselamatan yang dipanggil baru seperti keganasan, jenayah terancang, rentas negara atau kemerosotan alam sekitar yang boleh menjejaskan berbagai faktor yang termasuk tetapi tidak terhad kepada negeri dan dicirikan atau tindak balas berbagai sektor seperti kecenderungan semakin meningkat untuk menghubungkan keselamatan dengan pembangunan. Tajuk seterusnya adalah Malaysia memanggil memanggil Duta Besar Cina mengenai isu pencerobohan di perairan negara. Jadi kerajaan Malaysia telah memanggil Duta Besar Cina untuk membantah kehadiran dan aktiviti kapal Cina di zon ekonomi eksklusif iaitu EEZ Malaysia di Laut Cina Selatan, iaitu di luar Pulau Borneo lah, di kawasan Sabah Sarawak. Ini adalah kerana isu kapal Cina ni termasuk bot tinjauan yang beroperasi di luar pantai negeri Sabah dan Sarawak di Malaysia yang melanggar Konvenssi Undang-Undang Laut Pertubuhan Masa Bersatu pada 1982. Jadi pada tahun 2020 pula Malaysia dan China terlibat dalam konflik selama berbulan-bulan di Laut Sarawak di mana Petronas, syarikat minyak nasional Malaysia lah yang terbesar, sedang meneroka minyak dan gas. So China juga menghantar kapal tinjauan ke kawasan itu pada kesempatan itu juga. Jadi bendera Malaysia adalah jelas, iaitu mempunyai hubungan diplomatik yang mesra dengan mana-mana negara. Tidak bermakna Malaysia akan berkompromi dengan ancaman keselamatan negara. Oleh itu Malaysia telah memanggil Duta Besar China pada tahun tersebut buat kali kedua pada tahun 2021.
Dan yang keduanya pula adalah dari segi politik, sebuah negara mesti mempunyai dasar negara yang jelas untuk menggunakan laut secara menyeluruh dan untuk menangani isu dan cabaran dalam proses. Jadi setakat pembangunan Maritim Malaysia ni, kajian dan show ZEE ni telah dimulakan sejak awal daripada tahun 1979 lagi. Jadi telah membawa kepada show untuk pembentukan MECC pada Oktober 1983 dan seterusnya pembentukan rasmi Jawatankuasa Penyelaras Maritim Kerajaan NMCC, dan MECC juga pada 1985 Majlis Maritim Negara telah ditubuhkan pada Oktober 1987. Jadi yang ketiga pula adalah pihak kerajaan Malaysia berkemungkinan boleh meningkatkan keupayaan dan kebolehan sistem pertahanan tentera laut di Raja Malaysia. TADM itu contohnya seperti penambatan bilangan kapal perang dan pengambilan alih tentera baru yang ramai dari segi tenaga kerja. Jadi ini makna TADM mempunyai keupayaan maksimum untuk beroperasi dengan tahap kebebasan yang tinggi, manakala musuh hanya boleh beroperasi dengan risiko rendah di beberapa perairan maritim Malaysia, di mana tumpuan tentera laut boleh dilakukan dengan mudah. Jadi maknanya TADM punya keupayaan minimal untuk beroperasi dengan risiko yang besar lah di beberapa perairan maritim Malaysia ni, di mana penumpuan angkatan laut ni hampir tidak dilakukan, terutamanya di zon ZTE ni dan sepadan maritim yang bertindih dari Laut Cina Selatan. Okey, baiklah, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya Puan Nazia untuk meneruskan pembentangan. Okey, terima kasih Cik Muzamil. Saya Nur Azian Jaafar, matrix number 259646. Saya akan menyimpulkan keseluruhan persoalan ni lah. Okey, secara kesimpulannya, perundingan seperti dialog dan resolusi atau persetujuan yang boleh diterima bersama adalah perlu dibuat antara negara kita dengan China. Ini kita boleh capai pada peringkat dua hala dan mungkin diperluaskan ke peringkat serantau sekiranya keadaan memberangsangkan dan menggalakkan. Dan ini boleh mewakili usaha terbaik untuk membentuk tafsiran bersama semua prinsip, konsep dan konvensyen utama. Sempadan EEZ Malaysia antara negara jiran dan sebahagian daripada laluan air laut antarabangsa adalah untuk perdagangan, terutamanya di Laut Cina Selatan, menjadi agak sukar bagi agensi maritim untuk membuat sebarang penguatkuasaan. Selain itu, sumber yang kaya dan kawasan strategik juga menjadi faktor utama berlakunya aktiviti maritim haram di kawasan EEZ kita. Kerajaan Malaysia harus menjadi lebih serius dan agresif dalam menangani isu-isu ini demi melindungi kedaulatan maritim negara kita. So ini adalah kesimpulan kepada tajuk soalan kita, iaitu pasal pencerobohan negara China masuk ke dalam udara kita Malaysia. So dengan ini saya akhiri presentation ini dengan terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan saya yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.